Mari kita berdoa. 我们一同来进入祷告。 Bapa di dalam surga, bersabdalah bagi setiap kami. 在天上的父，恳求你向我们每个人来诉说， Karena setiap kami butuh Tuhan itu menuntun dan mengarahkan kami. 因为我们每个人需要上帝的引导。 Terutama ketika kami itu melewati Paskah 当我们来庆祝复活节的时候， dan kami itu menanti bagaimana kami memperingati kebangkitan Tuhan. 我们来等待如何来庆祝上帝的复活。 Apa yang kami sebagai gereja itu nantikan dan hidupi? 我们教会作为教会所等待的、所要活出来的是什么呢？ Karena itu bersabdalah melalui kedua hamba-Mu baik yang bicara maupun menerjemah. 因此求你透过你的仆人与使女来诉说， Dan urapi setiap kami untuk mengerti sabda-Mu. 并且来高摩我们每个人，好让我们可以明白你的话语。 Kami ingin menikmati pembahasan firman Tuhan di dalam waktu ke depan. 我们将以下的时间交托在主你的脚中。 Kami percaya Tuhan yang hadir itu akan memimpin setiap kami. 我们相信已经莅临的上帝会引导我们每个人。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu tiada nama lain. 我们今天要一同来探讨的主题就是别无他名。 Tidak ada nama lain diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. 别无他名是取自于使徒行传第4章第1节到第12节。 Bapak Ibu, di dalam kalender gereja, kalender gerejawi, 教会的例行的月历当中， di mana kita minggu ini di dalam minggu yang setelah melewati Paskah, 这个礼拜就是过了复活节之后， kita diajak untuk memikirkan siapa Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. 我们被带领来思考，为我们死而复活的耶稣是谁呢？ Yesus yang kebangkitannya baru saja kita itu peringati di dalam Paskah. 我们刚刚来纪念庆祝他的复活。 Bagaimana kita itu menghidupi iman kita setelah kita memperingati itu. 我们庆祝之后呢，我们如何把我们的信心来把它活出来？ Karena itu di dalam kalender gerejawi minggu ini kita diminta untuk merenungkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. 因此呢，这个礼拜我们被带领要一同来思考，救恩只是在死以及复活的耶稣基督的身上而已。 Karena itu tema kita pada minggu ini adalah tidak ada nama lain. 因此呢，我们本周的主题就是别无他名。 Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. 我们一同来翻开使徒行传第4章第1节到第12节。 1 dan sampai 7 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu 8 sampai 12 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 使徒行传第4章第1节到第12节，第1节到第7节由华语来读，之后呢8到12节是用华语来读。使徒行传第4章第1节，使徒对百姓说话的时候，祭司和官府、殿官并撒都该人忽然来了，因为他们教训百姓，本着耶稣传说使人复活，下手拿住他们，因为天已经亮了，就把他们押到第2天。 但听到之人有许多信的，男丁数目约5000人。第2天，官府长老侯文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚拿和该亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里，叫他们站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这些事呢？” Maka jawab Petrus, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ini Petrus yang lalu itu adalah orang-orang yang salah satu menyangkal Yesus. Sekarang dikatakan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。
Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca di dalam pasal kedua, kita melihat bagaimana gereja itu kemudian berhasil bertumbuh. 我们看《使徒行传》第2章，特别是第2章，我们看到教会成功的成长。 Setelah Roh Kudus itu turun, lalu mereka itu jumlahnya itu bertambah 3.000 jiwa dari khotbah Petrus. 五旬节之后呢，圣灵降临之后呢，他们的人数增加了。 Dan kemudian Kisah Para Rasul 3 itu diikuti dengan rasul-rasul itu mengadakan mujizat dalam nama Yesus. 然后呢，使徒行传第3章，我们看到使徒们是奉耶稣的名来行的神迹。 Gereja bertumbuh luar biasa, kuasa Yesus didemonstrasikan dengan luar biasa. 教会很奇妙的成长，然后呢，耶稣的就是神迹呢，奉耶稣的名很奇妙的来执行出来。 Tapi kemudian pasal 4 yang tadi kita baca segera diikuti bahwa ternyata gereja sekarang dianiaya. 我们看到第4章，我们刚刚所读的，现在呢，教会开始遇到逼迫了， Gereja mengalami penolakan. 教会受到被拒绝。 Gereja yang luar biasa, 3.000 orang bertobat sekarang dianiaya. 然后我们看到那么庞大数目的人来悔改，然后现在遇到逼迫。 Karena memberitakan bahwa tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus. 因为他们之外别无他名。 Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita bahwa ternyata penganiayaan itu memang sesuatu yang tidak terhindarkan. 这一点呢，在这里呢，就提醒我们，逼迫是无可避免的。 Penganiayaan itu adalah bagian yang seringkali memang harus dialami umat Tuhan. 主的百姓是必须要经历的逼迫。 Tentunya ini bukan karena kita yang mencari-cari, bahkan kita menganiaya diri sendiri. 这个是当然不是我们寻找的，或者是我们自我逼迫。 Tapi bagian ini diceritakan karena mereka dengan setia memberitakan kebangkitan Yesus. 这里讲到说，因为他们忠心的来去宣告耶稣的复活。 Dan berita ini ternyata berita yang membuat mereka itu dianiaya dan ditolak. 这个讯息确实被他们让他们使得被拒绝，然后呢被逼迫。 Berarti bagian ini mengingatkan kita penganiayaan itu sesuatu yang tidak terhindarkan dari iman Kristen. 这里也告诉我们说，就是在整个基督徒信心的生活当中，逼迫是无可避免的。 Karena itu kalau kita melihat di dalam bagian ini dikatakan ketika Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak, 我们这里看到，当彼得、约翰对多人说话的时候， mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. 我们这里看到祭司长、还有守殿官、还有撒都该人都是来去压他。 Kita tahu orang Saduki itu ditekankan di Alkitab tidak percaya kebangkitan. 我们知道撒都该人是在圣经很清楚告诉我们说，不相信复活大能的。 Dan sekarang Petrus dan Yohanes memberitakan kebangkitan. 彼得、约翰就是来宣告耶稣的复活。 Bukan cuma kebangkitan, bahwa dikatakan dalam Yesus ada kebangkitan. 不仅仅是讲述到耶稣复活了，乃是讲到说在基督里面有复活的大能。 Bapak Ibu membicarakan kebangkitan kepada orang Saduki yang sangat berkuasa saat itu aja sudah resiko. 对当时掌权的撒都该人讲到说复活的话，已经涵盖了很大的一个威胁了。 Apalagi dia mengajarkan kebangkitan itu ada di dalam Yesus. 更何况他们教导这个复活的大能是在基督的里面。 Bapak Ibu, kebangkitan itu bukan sekedar orang yang mati ini sekarang hidup kembali. 所谓的复活，不仅是死的人又再复活了。 Tapi di dalam bagian ini orang saat itu mengerti kebangkitan. 可是呢，在这段经文当中，当时的人明白到所谓的死里复活的意思， Yaitu adalah pemulihan yang dilakukan Tuhan. 就是上帝所做的一个悔改。 Dunia yang sudah hancur rusak karena dosa ini dipulihkan oleh Tuhan. 这个世界已经毁坏的，因着罪孽人的罪孽而毁坏的，上帝把它恢复起来、修复起来。 Dan kebangkitan ini bukan sekedar dunia dipulihkan, 这个所谓的复活呢，并不只是把整个世界修复起来， tapi dunia ini dipimpin kembali oleh Tuhan. 同时呢，也是被上帝所统治。 Dunia yang sudah dipulihkan ini kembali dipimpin oleh Tuhan. 已经被恢复的世界，然后呢，再被上帝所统治、所掌管。 Dan ini yang ditolak oleh orang-orang Saduki terutama. 这就是特别是被撒都该人所拒绝的。 Karena ketika dipimpin oleh Tuhan, yang dinamakan Tuhan itu ternyata dikatakan Yesus itu. 因为讲到说被上帝所统治，这个上帝所指的就是耶稣。 Kebangkitan saja sudah mereka itu tolak, apalagi kebangkitan itu di dalam Yesus. Keselamatan itu di dalam Yesus. 他们都已经拒绝了复活的基督，更何况呢，这个拯救、这个复活是在基督里面。 Dan itu yang membuat mereka itu ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. 这也是使彼得、约翰被押，然后呢被放在牢里面。 Bapak Ibu, ketika baca bagian ini, saya pribadi sebagai hamba Tuhan itu malu.
当我读到这一段经文的时候呢，作为神仆，我感到很羞愧， Karena saya rasa hamba Tuhan saat ini sama hamba Tuhan saat itu tuh berbeda. 因为我觉得呢，现今的神仆跟当时的神仆是完全不一样。 Kalau kita baca di dalam kisah para rasul, setiap kali hamba Tuhan itu rasul-rasul itu pergi memberitakan selalu diikuti penganiayaan dan penolakan. 如果我们看《使徒行传》，告诉我们整个历史的故事，神仆们只要出去传福音的时候呢，他们不断遇到拒绝以及逼迫。 Sedangkan saya saat ini kemanapun saya pergi memberitakan selalu diikuti dengan traktiran. 而是呢，现今的我无论到哪里去传福音的话，所获的就是大家的关心。 Bahkan ketika ada jemaat yang telepon saya mau konseling datang ke rumah, 甚至呢，有一些会友呢，他要跟我探访，不是探访，跟我咨询的时候呢，他到我的家， selalu membawa upeti yang berbau harum. 还带了手礼。 Bapak Ibu, bukankah ayat ini mengingatkan kalau penolakan itu bagian dari cerita iman Kristen? 岂不是呢？这段经文告诉我们说，基督徒的信心生活当中，这是离不开逼迫。 Bukankah dengan kata lain, secara tidak langsung ayat ini ingin mengatakan satu hal kepada kita? 换句话说，这段经文想要告诉我们， Setiap kita yang tidak pernah merasa ditolak karena Tuhan, 如果我们从来不是因为上帝的缘故而被拒绝， mungkin karena kita tidak pernah menghidupi atau memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. 有可能是因为我们没有活出来，或甚至呢没有传述基督的复活。 Karena ketika kita memberitakan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin kita tidak ditolak. 因为呢，如果我们真正来去传述基督的大能复活的时候呢，我们不可能没有被人家拒绝。 Jadi dengan kata lain, kalau kita orang Kristen tidak pernah merasakan penolakan, penganiayaan karena berita kita, 换句话说，我们作为基督徒，如果是因为我们所带来的讯息，我们没有感受到被拒绝、被逼迫， mungkin jangan-jangan kita sudah mulai mengubah berita Alkitab menjadi berita yang bukan Alkitab lagi. 也许有可能我们所带来的讯息不再是福音里面、圣经里面的一个讯息。 Kita mungkin sudah mengubah berita, tiada nama lain kita ubah menjadi ada jalan lain. 也许呢，有可能别无他名呢，别无他道路，我们已经把它改为还有其他的方法，其他的道路。 Tapi saya percaya kalau kita tuh sungguh-sungguh menghidupi iman kita, 我相信，如果我们真正把我们的信仰把它活出来， tidak mungkin kita itu tidak ditolak oleh orang yang menolak Tuhan. 我们不可能是没有被那些拒绝上帝的人所拒绝。 Karena Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes, 因为耶稣在约翰福音那里讲到， kalau kamu tuh ditolak, ingat mereka sudah terlebih dahulu menolak aku. 今天如果你被拒绝的话，你要记得，他们事先已经拒绝了我。 Penolakan dan penganiayaan itu memang bagian yang tidak bisa dihindarkan. 被拒绝、逼迫是无法避免的。 Tapi dalam bagian ini dikatakan ayat keempat, 可是呢，在这里第4节讲到说， tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, 但听到之人， banyak yang menjadi percaya. 有许多信的， Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 男丁数目约到5000。 Ternyata di tengah-tengah penolakan tetap ada anugerah Tuhan yang luar biasa. 我们看到在整个拒绝当中，有上帝奇妙的恩典。 Bapak Ibu, apa yang gereja sering lakukan masa kini untuk menarik lebih banyak jemaat? 现今的教会到底做了什么呢？好让他可以带领了更多的信徒。 Bukankah sering kali agar banyak orang mau datang ke gereja kita, bertambah jumlah jemaatnya, 岂不是我们每次为了能够增加整个教会的数目，让人可以来到教会， gereja mulai mengkompromikan firman Tuhan. 就是开始将福音妥协了， Tidak berani lagi mengkhotbahkan kebenaran, yang dikhotbahkan cuma motivasi. 不再敢讲到真理，只是不断的来去讲到比较鼓励劝勉人的部分， Bahkan seringkali melakukan promosi. 甚至呢不断的来去打广告。 Kalau ke gereja kami akan kasih ini, kasih itu. 如果你来我们教会的话，我们就会给你们这个。 Saya pernah ditarik ke satu gereja, lalu dikatakan kalau kamu kesini,
我曾经被邀请到一个教会，然后他对我说，如果你来这里的话， Syaratnya ibadah rutin 3 bulan. 你只要连续3个月在这里聚会。 Waktu itu tahun 98. 那时候是98年， Saat Krismon, semua orang banyak butuh uang. 就是那时候正在整个印尼的经济状况非常不好，然后很多人正在需要金钱。 Dikatakan kalau kamu kesini, saya akan kasih langsung cash 3,5 juta. 他说，如果你连续3个月在这里的话，我就直接给你现金350万印尼盾。 Syaratnya cuma 3 bulan aja ikut, setelah itu kamu mau pindah lagi terserah. 他说，只要你来3个月之后呢，你要搬的话，要去哪里都不管。 Apa yang saat ini gereja sering lakukan untuk menambah jumlah jemaatnya? 现今的教会到底做了什么样的一个手段，好让他们可以增加了人数呢？ Apa yang hamba Tuhan saat ini suka khotbahkan untuk disukai jemaatnya? 现今的神父们到底讲了什么道，好让能够被会友所喜欢？ Saat itu yang mereka lakukan cuma satu, berkhotbah memberitakan tentang nama Yesus, kebangkitan Yesus. 当时的使徒们，他们只是做一件事，他们讲得到，只是讲到说耶稣的名， Dan 耶稣 Tuhan 的大能。 Meskipun mereka ditolak, Tuhan tetap tambah jumlah mereka. 即便在这样状况当中，他们被拒绝，上帝仍然增加了他们的人数。 Dengan kata lain, Bapak Ibu, tidak perlu hamba Tuhan dan gereja itu promosi. 换句话说，不需要神父，不需要教会来打死任何广告。 Tapi saya percaya jika setiap kita menghidupi dan memberitakan Tuhan, tempat ini pasti full. 我相信，如果我们每个人衷心的来传述上帝以及他的福音，这个地方一定会坐满人。 Bahkan mungkin kami hamba Tuhan dipaksa buka sampai KU8. 也许有可能呢，我们神父们被逼迫要开了8堂的聚会。 KU4 saja sudah mau putus tenggorokan. 讲到第4堂的话，喉咙就是已经很痛了。 Bagian ini mengingatkan penderitaan itu memang sesuatu yang seringkali tidak terhindarkan. 讲到逼迫的话，讲到苦难的话，是往往是无法 Tapi 避免的。 anugerah Tuhan itu akan mengikuti, jadi tidak perlu takut. 所以呢，当我们遇到逼迫的时候，不会要惧怕，因为上帝的恩典会随着我们。 Asalkan apa betul yang kita beritakan adalah kuasa dan nama Yesus. 只要呢，我们所传输的是否是真的讲到在基督大能的福音， Apakah betul yang kita lakukan itu dilandasi oleh kuasa dan nama Yesus? 我们所做的是否是真的是以耶稣的大能以及奉耶稣的名来执行呢？ Apakah betul kuasa dan nama Yesus itu yang menyertai setiap kita? 是否是真的我们所做的侍奉当中是耶稣的名来随着？ Apakah betul kita ditolak karena nama Yesus? 也是否是因着耶稣的名我们被拒绝？ Karena itu dikatakan dalam bagian ini ayat ke-7, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. 然后呢，我们看到第7节，彼得、约翰他们遇到整个公会的审判的时候， Lalu mereka bertanya, dengan kuasa manakah? 他们被询问说：“你们用什么能力？ Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? 奉谁的名做这事呢？ Kuasa siapa? Nama siapa yang membuat kamu itu bisa melakukan ini? 什么能力？奉谁的名字让你们可以这样做执行出来？” Dan Petrus itu menjawab penuh dengan Roh Kudus. 彼得被圣灵充满，对他们说：“ Dia bukan cuma menjawab dengan kuasa dan nama siapa. 他不仅仅是讲到是奉谁的名，或是靠谁的能力， Bahkan Petrus yang pernah menyangkal Yesus itu sekarang menjawab dengan berbeda. 甚至呢，这一位彼得曾经3次否认基督的话，现在是用不一样的方式来回答。 Dia menjawab di ayat ke-8, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. 他讲到说：“知名的官府和长老啊， Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, 倘若今日我们因在残疾人身上所行的善事，查问我们是怎么查的，怎么得了痊愈， dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, 就是要查问我们是怎么得痊愈。” maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, itu kuasa itu yang saya pakai. 你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人的痊愈是因你们所钉十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣的名。 Petrus tidak mengubah berita dia. 耶稣没有改变他的讯息，彼得没有改变他的讯息， Dia bahkan mempertegas dalam nama Yesus itu yang saya gunakan. 甚至呢，他强调我是奉那个耶稣基督的名， Bahkan dia tambahkan Yesus orang Nazaret yang kamu tolak, kamu salibkan itu. 甚至呢，他还强调说是你们所拒绝、你们所钉在十字架上的拿撒勒人耶稣。
kuasa itu yang saya itu gunakan, karena itu orang ini sembuh. 我靠着那个权柄，我就是因此这个人可以痊愈。 Bapak Ibu, memang penderitaan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. 苦难是我们无法避免的， Tapi dengan kuasa mana kita itu menderita? 可是呢，我们是靠着怎么样的一个力量，我们就是受难呢？ Apakah nama Kristus itu yang membuat kita itu menderita dan ditolak? 是否是因为基督的名使我们被拒绝，然后感到苦难呢？ Jika iya, jangan takut, di dalam penderitaan dan penolakan itu tetap ada anugerah Tuhan. 如果是的话，就不要惧怕，因为在整个被拒绝当中，有上帝的恩典随着我们。 Karena itu di dalam bagian ini dia mempertegas, dalam nama Yesus Kristus itu yang membuat saya itu bisa melakukan semua hal. 所以呢，彼得就是把他强调说，是因奉耶稣基督的名，我就是把这些行出来。 Dia tidak takut karena dia tahu Yesus itu yang akan menyertai dia. 他不怕，因为他知道是耶稣会伴随他。 Dia yang pernah menyangkal Yesus, sekarang dia tahu dia dipakai untuk menggembalakan umat Tuhan. 他曾经否认耶稣，可是他知道现在他被使用，要去牧养上帝的羊群。 Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, kuasa mana yang membuat kita itu ditolak? 所以呢，再度我们要想要说，是到底什么样的一个力量，什么样的一个权柄使我们被拒绝？ Jika betul kuasa Yesus, jangan takut. 如果真的是因为耶稣的大能的话，我们就不要惧怕， Jangan mengubah berita iman kita. 不要把我们信心的讯息来改变。 Karena itu ayat ini ditutup bahwa berita yang disampaikan oleh Petrus tetap berita yang satu, yang sama, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. 因此呢，整个彼得的讯息，彼得就做了一个结束，就是他讯息只有一个，也是同样的一个，就是救恩只是在基督里面。 Karena itu dia lanjutkan dengan berkata, Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. 耶稣他之后讲到说，耶稣就是已经被那一些匠人所弃绝的一个石头。 Bagian ini Petrus itu mengutip dari Mazmur 118. 彼得是引用了诗篇118篇， Dan dia itu menyadarkan tukang bangunan yang ahli bangunan itu kamu sendiri. 然后提醒他们说，那是匠人就是你自己。 Orang yang tukang ahli bangunan mengerti mana batu yang bisa jadi penjuru, mana yang batu yang harus dibuang. 作为匠人的话，是一个非常熟悉了解到说，哪一块石头是可以作为房角的一个石头，哪一个石头是可以把它扔掉的。 Karena tidak semua batu itu bisa dijadikan batu penjuru untuk membuat fondasi rumah. 因为不是所有的石头可以用来成为房角的石头。 Tapi kamu yang katanya ahli bangunan, kamu membuang batu penjuru. 可是呢，你们是称为这个是匠人的人，有经验的人，你们确实是把这个房角石把它去绝了。 Karena itu kemudian bagian ini ditutup oleh Petrus dengan kesimpulan. 因此呢，彼得是用了一个结论来做结束。 Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. 除了在耶稣基督之外，没有其他的救恩。 Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita tuh bisa diselamatkan. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Tidak ada nama lain, tidak ada kuasa lain yang bisa menyelamatkan kita. 没有别的名，没有别的权柄可以拯救我们。 Tapi Bapak Ibu, bukankah kalimat ini sering mengganggu kita, terutama orang Kristen? 岂不是呢？这句话常常干扰了我们，特别是基督徒。 Kita sering mengatakan agama Kristen itu arogan. 我们常讲到说，基督徒是骄傲的。 Apakah orang agama lain kemudian tidak diselamatkan? 如果这样讲的话，是否其他的人就没有获救呢？ Yesus itu mengatakan dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. 耶稣讲到说，他是唯一道路、真理和生命。 Karena itu beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. 几年前有一个著名的神仆， Dia ditanya, berarti keselamatan itu tidak ada di tempat lain dong? 所以呢，如果是这样子的话，救恩是没有在别的地方吗？ Kamu sebagai hamba Tuhan, kamu mengamini ayat itu atau tidak? 你作为神仆，你是否阿门的拒绝这一段经文吗？ Kalau mengamini berarti tidak ada ke jalan lain dong selain lewat Tuhan. 如果你阿门的话，是除了透过上帝之外，没有其他的道路。 Jawaban orang ini adalah ya mungkin. 这个人讲说，有可能， Hamba Tuhan yang sangat terkenal. 非常著名的神仆， Dia merasa tidak setuju dengan kalimat Tuhan yang arogan. 他这样子回答，就是好像没有赞成
上帝很骄傲的一句话。 Bukankah banyak zaman sekarang hamba Tuhan yang merasa lebih baik dari Yesus? 岂不是现今也是很多的神仆们，他们认为他们比耶稣更好？ Seolah-olah ajaran Yesus itu kurang baik, saya lebih manusiawi. 好比说耶稣的教导是不够人性，我的比较人性。 Bapak Ibu, kalau arogan, nggak akan cuci kaki murid-muridnya. 如果他是骄傲的话，他不会跪下来为门徒洗脚。 Kalau arogan, nggak akan mati buat orang seperti kita. 如果他骄傲的话，他不会为你我而死。 Apa untungnya yang didapat oleh orang arogan itu? Mati buat saya. 对于那一些高傲的人为我而死的话，对他有什么益处？ Kalau arogan, nggak akan tinggalkan tahta mulianya untuk datang jadi manusia, diludahi, dicambuk, disiksa, mati disalib. 如果他高傲的话，他不可能会离开他高昂贵的宝座来到人间，甚至呢被人所拒绝、所涂抹、被鞭打、鞭伤，甚至呢死在十字架之上。 Tapi berapa banyak hamba Tuhan yang masih ingat baca Alkitab? 可是呢，现在有多少的神仆还记得我们今天早上所读的？ Lalu dia mulai mengubah agar lebih diterima banyak orang. 好让他可以被更多人来接受，他把讯息把它改变了。 Dia mengatakan tidak harus lewat Yesus, bisa lewat jalan lain. 他说不需要透过耶稣，还有其他的道路， Yang penting berbuat kasih. 只要你行爱， Nggak harus Kristen, yang penting punya kasih Kristus. 不一定要是基督徒，只要有基督的爱。 Bagaimana mungkin nggak kenal Kristus punya kasih Kristus? 怎么可能不认识基督，可是会活出来基督的爱？ Sedangkan kita yang di gereja aja banyak orang yang tidak mau menuruti kasih Kristus, teladan Kristus. 更何况我们已经在教会的人都是不懂得来活出来，甚至不愿意来顺服基督的爱。 Lalu mengatakan cukup berbuat baik bisa diselamatkan. Nggak perlu percaya pribadi Yesus. 然后讲到说不需要相信耶稣，只要行善就是可以好，可以 Hamba Tuhan, 神仆。 tapi nggak baca Alkitab dengan baik. 可是没有好好的读圣经， Mengubah semangat yang Rasul itu bawa. 把使徒们的所带领的精神， Hamba Tuhan berusaha menjinakkan kekristenan. 把使徒们所带领的精神把它扭转了，然后呢，神仆们试图要把它制服了基督教。 Agar kekristenan bisa diterima lebih banyak orang. 他们就是认为这样子做法可以被更广泛的人所接纳。 Dan dia tidak sungkan lagi memperkosa berita Alkitab. 他不再犹豫不决的来去强暴了整个福音的讯息。 Kalau memang berbuat baik saja cukup. 如果行善已经足够了， Kenapa Yesus berkata pada anak muda yang datang, apa yang saya harus perbuat agar saya masuk kerajaan surga? 为什么耶稣要对这位年轻人说？这位年轻人对耶稣说：“我要当行什么事才能够进天堂？” Yesus bilang, kamu kan tahu hukum, lakukan semua hukum itu dengan baik. 你知道律法，你把律法要把它行出来。 Semua saya lakukan tanpa cacat. 他说：“我所有的都已经行了。” Yesus bilang, bagus, masuk surga tanpa percaya aku. Apakah gitu? 耶稣是否也讲说很好，你已经行了无瑕疵，然后呢，你可以这样子行之后就不需要，没有需要透过我就可以行，你就可以进天堂。 Tidak, Yesus berkata ada satu yang kurang. 也没有如此说，耶稣讲说有一件事缺少的。 Tinggal semua kekayaanmu, ikut aku. 耶稣讲说，你把你所有的变卖了来跟从我， Ikut pribadi dia. 跟从耶稣的位格， Itu Yesus. 这就是基督。 Arogan, 骄傲吗？ dia Tuhan. 他是上帝， Dia datang 他来， jadi hamba, jadi manusia. 他道成肉身，成为仆人。 Dan seolah-olah dia mengemis untuk kita menerima dia. 看起来他好像是在乞讨我们来接受他， Bukankah harusnya kita tanya apa untungnya? 岂不是我们应该问，对他来说有什么益处？ Saya terima dia, dia dapat apa? 我接受他，他有什么好处？ Tapi dia seolah ngemis untuk kita jadi umatnya. 可是我们今天我们看到他看起来好比他乞讨我们来成为他的百姓， Seolah ngemis agar kita bisa diselamatkan. 乞讨好比好让我们可以获救。 Tapi kita justru tuduh dia arogan, dia menyebalkan. 甚至呢，我们反而呢，我们来指责他高傲，然后呢，我们指责他是高傲。 Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab baik-baik kita akan tahu berbuat baik saja tidak cukup. 如果我们好好的来读圣经，我们很清楚知道行善是不够的。 Berbuat baik tapi tidak hidup benar, kita tidak mungkin diselamatkan. 行善没有活出义，不可能会获救。 Hidup benar itu hanya ada di dalam penebusan Dia yang bangkit bagi kita. 所谓的活义，唯有活着义的话，唯有靠着
在已经为我们死而复活的里面。 Saya pernah seminar di satu sekolah. 曾经在一个学校做了一个座谈会， Mereka tanya, orang Kristen arogan. 他们说，基督徒是很骄傲的， Bukankah semua agama itu sama? 岂不是所有的宗教一样？ Jadi buat apa kamu itu seolah-olah mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus? 如果是这样子的话，你为什么要讲说救恩只是在基督里面？ Saya bilang kalau saya jawab nanti ribut, tidak ada ujungnya. 我说，如果我回答你的话，就到处只是在那边争论，没有一个终极点。 Jadi lebih baik saya jawab dengan tanya balik ke kamu. 最好呢，我就一个问题来回你。 Kalau semua agama sama, kenapa kamu mempermasalahkan ajaran saya, betul enggak? 如果你认为所有的宗教一样的话，你为什么会对我的教导、我的宗教教导中产生出很大的疑问呢？ Kalau semua agama sama, ajaran saya juga salah satu yang sama, lah ngapain kamu marah-marahin saya? 如果你认为所有的宗教教导是一样，然后包括我的教导也是，你也认为是一样，你今天为什么会指责我呢？ Yang kedua, 第二点， kalau semua agama sama, saya harus sama seperti kamu. 如果所有的宗教信仰一样的话，我必须要跟你一样的话， Kalau saya balik, kamu mau nggak? Berarti agamamu sama dengan saya. 如果我把它返回来的话，等于是说你的宗教信仰跟我的是一样，你是否可以接受？ Berarti kalau agamamu sama dengan saya, berarti ngapain kamu marahin saya? 换句话说，如果你的宗教信仰跟我的一样的话，你今天又干嘛要指责我呢？ Kalau kamu bilang agama saya lain, 如果你说我的宗教信仰不一样， kenapa saya tidak boleh bilang agama saya lain? 如果因为你认为我的宗教信仰一样的话，为什么我不可以说我的宗教信仰不一样呢？ Bapak Ibu, saya bukan sedang menghina agama lain. 我不是正在藐视其他宗教信仰， Saya sedang menjelaskan apa yang Yesus itu dengan nangis katakan bagi setiap kita. 我是正在讲到说耶稣为什么痛苦流泪的为我们每个人所讲述。 Dia sudah datang mati untuk kita percaya, tapi kita selalu menolak membuat berita sendiri. 他已经来到这世界为我们而死，为我们而复活。可是我们不断的拒绝他，甚至呢，我们自己用其他的方式创造出其他的讯息。 Karena itu saya pernah katakan pada murid saya ketika kita makan bersama. 我曾经对我一个学生们这样说， Saya bilang sama mereka, tahu enggak, makan itu bisa menceritakan Tuhan orang Kristen. 我说你知道吗？透过用餐可以讲述到基督徒的上帝。 Aneh-aneh, tidak mungkin, berlebihan. 他说不可能，你这样子讲到太超过了。 Saya bilang coba lihat, waktu kamu makan kamu itu disadarkan. Kamu perlu sesuatu di luar dirimu untuk kamu masukkan agar kamu hidup. 当你吃东西的时候，你就被提醒到，你需要在你身体以外的东西来，你需要来吸取你身体以外的东西，好让你可以活出来。 Manusia perlu sesuatu di luar dirinya untuk bisa masuk memberi dia hidup. 就是人类需要在他身体以外的东西，把它进入起来、摄取起来，好让他可以活起 Tidak 来。 bisa dirinya sendiri manusia sesamanya itu bisa membuat dia hidup. 也不可能说人类只是靠着他自己的话，就是可以活出来。 Karena kita tidak diciptakan untuk mengolah makanan sendiri, mengeluarkan makanan sendiri, dikelola sendiri. Harus dari luar yang berbeda kita masukkan untuk membuat kita hidup. 因为我们没有被创造说我们身体可以自己生产食物，让我们可以活出来，而是呢，我们被创造，我们必须要从外面拾取了食物，进了食物在我们身上，好让我们可以生存。 Harus Tuhan, bukan ciptaan, sesama ciptaan. Harus Tuhan yang berbeda masuk untuk memberi saya hidup. 所以因此呢，必须要不一样的创造者，就是上帝，就是必须要来到我们生命当中，使得我们可以活着，可以得到生命。 Murid saya bilang, ya tapi kan tidak harus Kristen. Semua Tuhan sama, 然后 bisa. 我的学生说，当然不需要是基督徒啊，所有的上帝是一样啊。 Saya bilang kan belum selesai, baru poin 1. Poin 2 harus Kristen. 我就跟他讲说，这是第一点，才是第二点。第二点的话，必须要基督徒。 Yaitu yang berbeda itu harus mati untuk bisa masuk kasih kita hidup. 因为什么呢？因为那个不一样的，他必须要死，才能够进入到我们当中，才能够给我们生命。 Kalau makanan itu hidup, kita masukkan, mungkin kita yang mati. 如果这个食物的话是活的话，活是我们把它吞灭的话，有可能是我们死。 Habis ini kita keluar lalu mau beli, kali ini bukan ayam goreng, ayam hidup. 举例来说，今天我们上会之后出去，我们不是去买炸鸡，而是买活的一只鸡。 Saya percaya kita akan berjuang makan siang itu dengan berpatok-patokan dengan ayam itu. 我相信我们要吃中餐的话，就很难的来去吃一餐，因为我们跟那个鸡的话要抢着。 Dan yang berbeda, yang mati, yang masuk untuk kasih hidup, cuman 1.
不一样的死的，然后呢进入我们当中，能够给我们生命的只有一个， Tidak ada nama lain. 别无他名。 Dan itu yang seringkali mengubah hidup orang. 这就是不断改变人生命的。 Seperti satu keluarga di daerah bernama Assam di daerah India sana. 就如在印度有一个家庭，在阿萨姆的地区的一个家庭， Dia menginjili satu daerah lalu kemudian mereka disidang dan diancam mau dipanah, dibunuh 然 satu 后呢 keluarga.，他们他们传福音，然后这个家庭的话，他们被审判，然后呢就是即将面临死亡。 Panah itu diacungkan di kepala istrinya, lalu dibilang kamu nyangkali imanmu ndak? 然后他就是一个人把弓箭就打在他妻子的头上，讲说你是否要否认你的信仰？ Orang ini berkata mengikut Yesus keputusanku. 这个人讲说我已经决定要跟随耶稣， Itu keputusanku. 这就是我已经决定了。 Panah itu dilepaskan istrinya mati. 然后呢，就是弓就是箭把他射出来，妻子就死了。 Sekarang panah itu diarahkan ke anaknya. 然后呢，他就同样的那个人把弓箭射在他孩子的身上。 Kamu masih mau beriman dengan Yesus yang sama sebenarnya dengan agama lain? 你是否一样，还是要接受耶稣呢？实际上，耶稣跟其他宗教信仰都一样。 Kamu tidak menyangkal dia, saya bunuh anakmu. 如果你没有否认的话，我要把你的孩子杀掉。 Dia mengatakan dia tidak akan ingkar, walau sendiri ku tetap ikut. 他说：“我不会否认，即便我只有单独一个人，我还是要跟随耶稣。 Walau sendiri aku tetap ikut. 即便我单独一个人，我仍然跟随耶稣。 Panah itu dilepaskan, anaknya mati. 箭射出去，孩子也是死了。 Dan sekarang panah itu diarahkan ke kepala dia. Masih mau percaya Tuhan. 到最后呢，就把箭就指在他头上，讲说你是否依然还是要跟随耶稣？ Kalau kamu sangkali imanmu, kamu diampuni. 如果你否认了你的信仰，你就会获救。 Dan orang ini justru bilang, dunia di belakang aku tinggal, salib di depan. 这个人就说世界在背后，十架在前面。 Dan orang ini akhirnya dibunuh mati. 然后这个人之后就被箭射死。 Akhirnya kok di desa Assam ini kemudian mereka bertanya, kok ada orang bodoh seperti ini? 然后呢，整个村庄的人就是在那边发问说：“喂，怎么会有那么愚蠢的人？” Bukan bodoh, karena dia percaya dia sudah di dalam satu nama yang menyelamatkan dia. 这个人并不是愚蠢，而是呢，他相信，因为他已经在那个一个人的一个名字之上，已经拯救了他的名字。 Dan dari darah satu keluarga ini akhirnya satu desa itu menjadi percaya. 并且透过这个家庭的人，这个家庭所流下来的血，整个村庄的人就是信主了。 Dan peristiwa ini yang kemudian menginspirasi orang menuliskan lagu mengikut Yesus keputusanku. 这个故事呢，就是之后呢，人们变成一个构思构想，做了一首歌，说我已经决定来跟随耶稣。 Bapak Ibu, kekristenan begitu indah, kenapa kita harus pelintir agar diterima lebih banyak orang? 基督教的话是那么美妙的，为什么我们要扭曲它，让我们就是以认为可以被更多人来接受呢？ Yang menerima itu Tuhan, tugas kita adalah memberitakan kebangkitannya. 我们的责任只是要去传述他复活的大能，要接受的是上帝。 Memberikan pengharapan bagi dunia, terserah dunia mau nolak atau tidak. 我们只是要传述基督大能的复活，给世上一个盼望。世界上要拒绝或接受的话，那是他们的问题。 Tapi saya sudah memberitakan pengharapan yang benar. 而是呢，我已经把这个真正的盼望已经传述出去了。 Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita dianiaya, itu sesuatu yang memang tidak terhindarkan kalau kita setia menghidupi iman kita. 因此呢，当我们受到逼迫的时候呢，是当我们忠心活出我们信仰的时候，而受到逼迫的话，这个是无可避免的。 Masalahnya betulkah kuasa Tuhan itu yang menyertai kita? 问题是否因着上帝的大能，我们被逼迫呢？ Jika iya, jangan ubah berita kita. 如果是因为上帝的缘故，我们受到逼迫，我们就不要改变我们的讯息， Keselamatan memang hanya ada di dalam Dia. 因为救恩只有在他里面。 Karena keselamatan bukan karena kita berbuat baik, tapi karena anugerah Dia. 救恩并不是因为我们行善，而是呢他的恩典。 Karena urusan Dia, anugerah Dia, maka hanya ada di dalam Dia. 因为呢，靠着他，在他里面也是有关于他。 Mari kita menghidupi iman yang seperti itu dan mewartakan iman yang seperti itu. 我们要将这样的一个信心把它活出来，并且把这样的一个信心把它传输出去。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一同低头祷告。 Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan iman kami. 我们在天上的父，我们再度要思考我们的信仰。 Memang tidak mudah untuk kami itu wartakan.
很不容易，我们要把它传述出去。 Dan seringkali ketika kami wartakan, kami ditolak, kami dituduh arogan. 当每一次我们传述的时候，我们被拒绝，甚至呢被指责骄傲。 Ketika kami memberitakan, kami dituduh, kami menghina orang lain yang tidak seiman. 当我们传述的时候呢，我们被指责说我们正在藐视跟我们不一样宗教信仰的人。 Tapi pertanyaannya, apakah kami dengan teguh dan dengan kasih memberitakan ini terus untuk mereka? 问题是我们是否一样的坚信不疑的、忠心的为他们而传述福音呢？ Bukankah jika benar keselamatan itu hanya di dalam Yesus, ini saatnya kami itu menangisi orang yang kami kasihi? 岂不是如果真的是救恩只是真的，救恩只有在基督里面，我们应当要坚守的不断把福音来传述给我们所爱的人呢？ Kami bukan debat dan menghina mereka, tapi kami menjangkau mereka. 我们不是与他们辩论，或者是藐视他们，而是呢，我们要去得着他们， Karena kami ingin bersama mereka menikmati anugerah Tuhan. 因为我们想跟他们一同来享受上帝的恩典。 Karena itu Bapa berkati setiap kami agar kami itu punya keberanian seperti itu. 因此，主求你祝福我们每个人，好让我们拥有这样的一个勇气。 Dan biarlah kiranya kuasa dan nama Yesus akan terus menyertai setiap kami. 愿也是主耶稣的名，主耶稣的大能不断的与我们每个人同在。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。